Hmm.
9 minit. 10 minit dah. Ambil target lah. Tuan-tuan macam ni. Tak rumah luar. Yang berusaha Encik Zahid bin Daim, Pengarah Kolej Komuniti Ampang, Puan Bazlina binti Basarahim
Timbalan Pengarah dan ibu bapa pelajar yang mendaftar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan. Untuk makluman tuan-puan, pendaftaran pelajar baru untuk sesi Disember kemasukan Mac ini, kami sangat mengalu-alukan kehadiran pelajar sebagai keluarga baharu kami. Sekalung tahniah juga diucapkan kepada semua pelajar yang berjaya melanjutkan pelajaran di Kolej Komuniti Ampang. Seperti yang kita semua sedia maklum, taklimat ini memfokuskan kepada dua elemen, iaitu secara bersemuka dan di atas talian. Ini adalah inisiatif kami bagi menyahut seruan kerajaan sebagai langkah pencegahan COVID-19. #KK Ampang Prihatin dan kita jaga kita perlulah sentiasa diterapkan di Kolej Komuniti Ampang. Sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang soalan, sila kemukakan di ruangan komen sekiranya ada yang melihat siaran langsung di Facebook kami ataupun yang berada di dalam dewan ini boleh mengemukakan kemudian di sesi soal jawab kelak. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Zahid bin Daim untuk menyampaikan ucapan aluan sebagai tanda mengalu-alukan pelajar baharu ke Kolej Komuniti Ampang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada saudari pengurusi majlis Cik Sharifah Syahira, yang saya hormati Puan Bazlina, Timbalan Pengarah Komuniti Ampang. So yang saya rahimkan ibu bapa pelajar yang berada di hadapan saya ni, mungkin tak ramai, mungkin ada yang mengikuti secara online. Yang saya percayalah mungkin ibu bapa yang hantar anak, sebab kita hanya benarkan satu orang penjaga sajalah. Mungkin kalau ada keperluan pada pelajar nak rujuk lah, mungkin yang kalau ada yang datang berdua pasangan, jadi mungkin ada yang tinggal di kereta ataupun mungkin boleh jalan sekitar sini, ada kedai-kedai makan, apa semua makan sesedap semua. Jadi elok saya mulakan dengan sedikit bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih syabas dan tahniah kepada pelajar-pelajar Diploma Teknologi Telekomunikasi dan pelajar Diploma Mobile in Technology sesi ambilan Mac 2021 yang sedang melapor diri ataupun telah melapor diri ataupun mungkin insyaAllah yang akan melapor diri lah. Okey, jadi kalau ikutkan kita punya norma kita adalah 20 orang pelajar di TT dan DMT, tapi kerana akibat daripada COVID-19 dan kita juga diminta untuk mengamalkan SOP, SOP iaitu jumlah yang wajar, jumlah yang wajar mengikut saiz kelas. Jadi kalau ikutkan saiz bangunan kita ni tak macam politeknik lah. Saiz kita ni agak kecil. Okey, jadi dengan mengamalkan penjarakan 1 meter. Okey, jadi syabas dan tahniah kepada semua pelajar-pelajar baharu sesi ambilan Mac 2021. Okey, dan di hadapan saya pun ada ibu bapa. Mungkin kalau ada selepas daripada ni ada sesi soal jawab, mungkin boleh bertanya lah. Cuma mungkin ada pegawai saya ada yang terlibat dengan sesi pendaftaran pelajar. Mungkin kalau mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Kalau ada yang saya tak boleh jawab, jadi mungkin kita simpan soalan tersebut dan akan dapatkan nombor lah untuk dihubungi. Okey, untuk makluman ibu bapa dan pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, Kolej Komuniti Ampang kita adalah sebuah institusi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Jadi ibu bapa jangan bimbang. Kita memang institusi yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia
Dan dari segi kita punya kutipan yuran pun sangat berpatutan. Yuran kita hanya RM200 saja satu semester. Jadi berbandinglah kalau pergi swasta ni saya dengar tak dapat duit mungkin bukan 3 digit lah, mungkin lebih. Tapi walau bagaimanapun isu yang kita hadapi adalah belajar di Komuniti Ampang ni kita tiada asrama. Seperti politeknik yang mereka ada kampus tetap, jadi mereka besar, mungkin student mereka 1,000 orang, mungkin 2,000 orang. Kalau pelajar Ungkoma mungkin sekali masuk 2,000, 3,000. Kalau saya dulu di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam. Jadi kalau pelajar baharu saja mungkin lebih kurang dalam 1,000, 1,500 lah. Ada 4 jabatan dan ada asrama. Tapi walau bagaimanapun hanya ketika tu pelajar semester 1 je lah. Kalau di Politeknik pelajar naik semester 2 dah kena duduk menyewa. Tapi di Kolej Miti konsep kita adalah macam sini, kita adalah rumah kedai. Rumah kedai, jadi kita beli, bukan sewa. Kita beli bangunan ni, rumah kedai. Jadi dan kita ada buat 3 program lah. 3 program iaitu 2 program diploma dan 1 program sijil. So pada hari ini kita maklumkan kehadiran pelajar diploma teknologi telekomunikasi, mungkin 15 orang ataupun lebih. Ataupun program diploma mobile teknologi 15 orang ataupun lebih ke Kolej Komuniti Ampang. Jadi insyaAllah dari segi ibu bapa jangan bimbang. Sekarang ni kita kerajaan ni dalam mengwawakan tentang kemahiran Tibet. Kemahiran Tibet ni adalah sangat-sangat diperlukan ketika ini. Kita tahu kalau pelajar yang cerdik, yang cemerlang, cemerlang mungkin 8A SPM, 7A SPM, 10A SPM, mereka ni akan pergi ke universiti. Mereka ni ada tanggungjawab mereka. Mereka mungkin nak jadi doktor, engineer, arkitek. Jadi yang ini adalah satu bidang kerja yang memerlukan bidang akademik. Mungkin matematik, sains yang tinggi. Tapi jangan dilupakan, sekarang ni dari segi negara sangat memerlukan pekerja-pekerja mahir, juruteknik yang mahir. Jadi kita yang jurutera dia ada tanggungjawab dia. Mungkin dia pengurusan kewangan, tapi yang buat kerja juruteknik. Jadi kita perlukan juruteknik telekomunikasi. Kalau kita lihat bidang diploma teknologi telekomunikasi, kalau pasang tengok ada grid, ada menara untuk handphone, signaling. Dia ada wired dengan wireless. Kalau wired ni fiber optik. Pasal kalau tengok dia orang korek jalan raya, Unify lah dekat rumah kita, Unify. Pasang Unify fiber optik. Jadi itu memerlukan pelajar yang mahir ni, sijil teknologi telekomunikasi, diploma teknologi telekomunikasi, mereka yang mahir. Dia pasang fiber optik, dia ada mesin dia tu, splicer machine. Mesin tu ada di KK Ampang. Harga dia lebih 30,000, 40,000. Jadi pelajar-pelajar yang datang belajar ke sini dapat belajar secara hands on mengendalikan mesin tersebut. Kalau TMNet ke Celcom, mereka memang banyaklah. Jadi selepas mereka dah belajar 2 tahun dengan sijil, tapi untuk diploma ni 3 tahun, jadi mereka yakin sebab mereka ni buat kerja yang menggunakan hands on ni, dia kena buat. Kita tahulah dengan cabaran sekarang ni COVID-19, jadi pelajar ni belajar online. Kalau pelajar di sekolah kan, tapi online pun saya rasa ibu bapa pun bimbang juga apa yang dia belajar. Kadang-kadang bukan pelajar belajar, mak dia, ayah dia yang belajar lebih pula. Nak tengok sebab satu lagi mungkin ini laptop tak cukup, handphone tak cukup, kongsi 3-4 orang kan. Jadi itu cabaran barulah. So di Kolej Komuniti Ampang pun kita hadapi perkara yang sama, tapi insyaAllah sekarang ni pun sekolah dah mula dibuka. Pada hari ini pelajar Taska, Tadika
apa sekolah dah tahun 1 dan 2 dah lapor diri lah. Kalau kita lihat Kementerian Pendidikan Malaysia dah mula membuka. Dan insyaAllah di Kolej Miti Ampang pun kita sama, sebab kita nak pelajar ni yang belajar kemahiran TVET ni dapat kemahiran hands-on. Ini yang kita nama ada 3 domain. Kita ada psikomotor, kita ada kognitif dan efektif. Jadi di Kolej Miti Ampang 3 domain ni kita akan laksanakan sekali. Okey, ni kita nak namakan ni sebagai satu pembelajaran outcome based education. Maknanya di hujung pelajaran tu dia ada outcome, dia ada apa yang dia dapat belajar. Okey, jadi kita nak tahu apa yang pelajar tahu. Kalau kemahiran tu, apa kemahiran yang dia capai. Okey, contoh kalau diploma mobile in technology. Jadi pelajar ni akan belajar servis dan baik pulih telefon pintar. Kita tahu ada telefon pintar ni iPhone, Samsung, Oppo, Vivo dan sebagainya. Jadi memang pelajar ni insyaAllah kalau yang ambil, anak-anak yang ambil program diploma mobile in technology, kita bagi satu handphone 7. Pelajar akan buka sendiri dan lihat komponen dia dan belajar troubleshooting. Okey, dan alhamdulillah kalau kita lihat alumni pelajar Kolej Miti Ampang, mereka bukan sahaja ada yang bekerja dengan syarikat, gaji 2,000, 3,000, 5,000, bahkan kita ada pelajar yang membuka perniagaan sendiri. Diploma in mobile technology, gaji dia 9,000 sebulan. Okey, tapi bila keadaan COVID-19 ni memang sangat mencabarlah. Ada yang saya dengar dia bayar sewa sahaja. Okey, ada yang kata tujuan kedai itu adalah supaya pelanggan yakin dia ada kedai. Sebab bila nak hantar handphone ni yang 2,000, 3,000 ni, nak hantar di tepi jalan ke mesti hantar di kedai kan. Jadi dia kata kena ada keyakinan pelanggan. Jadi dia terpaksa sewa, tapi dalam masa yang sama dia pun bergerak. Ini sekarang ni alah baru, kita panggil dari segi cabaran dalam golongan milenial ni. Saya tengok anak-anak muda ni alhamdulillah mereka ni hebat lah. Jadi kita sebagai di kolej komuniti ni kita memberikan sokongan lah, ibu bapa pun bagi sokongan. Jadi maknanya yang kedai tu kedai, lepas tu dia bergerak, dia berjumpa di KFC, McDonald, supaya pelanggan yakin. Tapi kata alamat dia dekat, boleh pergi ke kedai, boleh jumpa. Okey, tapi apabila pelanggan tidak keluar rumah, maknanya pelanggan walk-in ni tidak ramai, jadi dia kena pelbagai kaedah untuk buat marketing. Okey, dan masa sama pun ada juga buat 2 kerja, multiple skill, yang repair handphone dia buat, lepas tu ada kerja-kerja lain dia buat untuk menampung. Contoh sebulan nak bayar RM500 sewa kedai. Okey, jadi yang ini adalah tanggungjawab dia lah. Mungkin kalau yang tak ada pekerja tak apa, yang dah ada pekerja, gaji pekerja lagi nak kena bayar. Okey, so selain daripada tu saya pun ucapkan terima kasih lah kepada ibu bapa semua yang mungkin ada di hadapan saya ataupun yang mendengar secara talian, rakaman di Facebook, kerana memilih Kolej Miti Ampang ni sebagai destinasi, tempat untuk anak-anak, tuan-tuan perempuan sambung belajar. Dan saya percaya ada yang daripada sijil Kolej Miti Malaysia mengata satu Malaysia ni datang ke KK Ampang, terima kasih, dan akan belajar lagi 3 tahun. Okey, kalau dulu 2 tahun. Tapi yang ini pun kita sedang berusaha lah, iaitu kita nak buat pengecualian kredit ni dalam proses permohonan. Okey, untuk makluman, kalau dulu Kolej Miti Ampang ni kita diiktiraf oleh MQA, Malaysian Qualification Agency. Tapi insyaAllah pada tahun ni kita telah mula melalui MBOT, Malaysian Board of Technologies lah. Okey, jadi yang ini dalam proses dokumen untuk semakkan. Kurikulum baru pun kita dah siap. Okey, dan saya pun berharap lah nanti pelajar mungkin diberikan kalau dapat MBOT iktiraf pengecualian kredit 30%. Okey, buat masa ni saya dengar masih lagi 3 tahun lah. So kalau berjaya tu mungkin tamat lebih awal. Kalau orang belajar ni 5 tahun ni dah macam dah dapat degree dah. Mungkin tuan-tuan ada anak yang belajar universiti kan, 4 tahun, 5 tahun macam anak saya yang sulung
degree di UKM. Okey, kalau 1 tahun ni foundation, dia panggil asasi pintar. Lepas tu tambah lagi 4 tahun degree. Okey, jadi 1+4. Tapi di Kolej MITI ni sijil 2 tahun, diploma 3 tahun. Okey, tapi ini adalah nama cabaran lah. Tapi saya percaya setiap insan, setiap pelajar tu ada masa depan yang sendiri. Ini timeline dia lah. Kalau kita lihat kat sini macam ni lah, Barack Obama, umur kata 43 ke, dah jadi Presiden Amerika Syarikat. Tapi yang baru ni, yang dah tamat, Donald Trump, umur 60 ke 65, baru jadi Presiden. Jadi mereka ni berada pada garis masa sendiri. Dan pelajar-pelajar insyaAllah, kalau mereka tidak pergi ke universiti, pergi ke IPTS, tapi datang belajar di Kolej MITI Ampang, ini adalah satu kejayaan. InsyaAllah saya percaya apabila mereka diberikan dengan kemahiran yang secukupnya, mereka yakin boleh bekerja dengan orang ataupun mereka yang nak berniaga ni menjadi usahawan. Kita pun sekarang ni dalam kemahiran TVET, kita ada satu istilah TVETpreneur. Jadi ini bukan saya mengalalukan lah, kalau ada ibu bapa yang dengar. Kita sedang mencari calon-calon pelajar untuk program TVETpreneur. Kita nak 10 orang saja, iaitu bidang mobile teknologi. Kita nak 10 orang pelajar sahaja, iaitu alumni Kolej MITI Malaysia, ataupun mungkin graduan yang tak ada kerja, ataupun belia yang lepasan SPM, yang ada asas kemahiran. Maknanya kena minat lah dia membaiki handphone, telefon pintar, servis, nama dia sijil, servis dan membaik pulih telefon pintar, dan dia akan belajar selama 6 bulan. Ini kita sedang usaha lah, dengan pihak HQ pun sedang usaha bagaimana program ni boleh berjaya. Kita nak utamakan alumni Kolej Komuniti Ampang dulu, program DMT, dan lepas tu Kolej MITI Malaysia lah, yang ada minat. Macam di KK Kuala Pilah pun kita ada sijil peranti muda alih, kita nak bagi peluang. Jadi yang ini insyaAllah kita dalam usaha melatih job creator. Pelajar yang dulu belajar sijil dah 2 tahun, belajar lagi diploma 3 tahun, dah 5 tahun dah matang. Jadi bila dah matang ni, maknanya fikiran dia kalau terima duit ni RM10,000, RM5,000, nak bayar sewa macam mana, nak bayar pekerja macam mana, nak beli barang komponen macam mana. Jadi sepatutnya sedik lah, kalau mungkin umur 17-18 dia masih seronok lagi. Mungkin jumpa kawan-kawan happy-happy balik rumah dia. Tapi apabila umur dah meningkat 23 tahun, 22 tahun, sepatutnya lebih matang. Jadi matang kita nak train dia menjadi usahawan. Program TVETpreneur ni adalah antara idea ni adalah daripada kita punya ketua pengarah kita sendiri yang baru, yang berbahagia, TS Puan Zainab. Dia nak supaya pelajar-pelajar bukan sahaja makan gaji, tapi boleh bekerja sendiri. Boleh membantu pula rakan-rakan yang tak ada kerja, job creator. Jadi ini yang kita nak, generasi dalam bidang kemahiran TVET yang ini kita nak. Jadi itu mungkin sedikit lah. Jadi saya percayalah kepada ibu bapa yang memilih Kolej MITI Ampang untuk anak-anak atau perempuan sambung belajar ni, kita sangat mengalu-alukan lah. Okey, jadi boleh hubungi pegawai-pegawai saya kalau ada sebarang pertanyaan. So kalau kita ada pegawai pengambilan kita Cik Hafiz bin Baharudin, okey. Jadi pegawai pengambilan yang menguruskan. Jadi memang kita perlukanlah, maknanya jumlah pelajar yang penuh untuk program DMT dengan DTT, sebab ini memang bangunan kita tersegam, luas, indah. Okey, jadi kalau ada di kalangan anak atau perempuan, ibu bapa yang tak ada tempat belajar, sila datang ke Kolej MITI Ampang. Jadi insyaAllah kita akan cuba sedaya upaya dengan keupayaan kita, fasiliti kita yang lengkap yang kita ada ni, untuk supaya anak-anak tuan-tuan perempuan mendapat kemahiran TVET yang secukupnya. So ini sedikit saja saya punya ni. Kalau mungkin kalau ada sebarang pertanyaan, nanti mungkin pengacara dia maklum lah. Okey,
saya sudahilah dengan apa ni tasbih kifarah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Terima kasih kepada Tuan Pengarah kita, Encik Zahid bin Daim, atas ucapan yang cukup padat sebentar tadi. Seterusnya majlis diteruskan dengan sesi soal jawab. Sekiranya ada sebarang kemusykilan, boleh kemukakan soalan tersebut di ruangan komen ataupun kepada ibu bapa yang berada di sini boleh terus bertanya dan kita akan cuba untuk menjawablah persoalan tuan-puan. Saya mempersilakan Timbalan Pengarah untuk sesi seterusnya. Terima kasih. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Bazlina binti Basar Rahim, Timbalan Pengarah Kolej Miti Ampang. Sangat mengalukan kehadiran tuan-puan beserta dengan anak-anak tuan-puan untuk melanjutkan pelajaran di Kolej Miti Ampang. Okay, terima kasih Tuan Pengarah Cik Zahid bin Daim atas ucapan sebentar tu tadi. Kalau sekiranya tuan-tuan ada persoalan, ada apa-apa yang ingin ditanya, boleh tanyakan sekarang lah, saya boleh jawab ni. Ya. Sebentar Puan, supaya kita lebih jelas dan lebih Nama, kenakan nama dari mana? Anak dia. Pusingkan kamera. Anak dan kamera. Okey, nama saya Puan Zadina. Saya daripada Seri Kembangan. Saya nak bertanya mengenai tempat tinggal anak lah. Memandangkan kita pun tak tahu bila dia start mula untuk ke kelas. So saya pun muskil sama ada sebab saya ada beberapa tu dengan budak student yang in charge bahagian dorm lah. So dia kata dah boleh mula start bayar untuk bulan ni. So saya tak tahu sama ada kalau dah start bayar, nanti macam mana kalau tak ada kelas. Okey. Faham ni? Faham. Faham. Kumpul dulu, kita kumpul lah. Ada lagi tak? Ada lagi? Kumpul dulu. Ada lagi? Kumpul dulu. Penibas boleh tak? Apa tak boleh ingat? Ada sebarang soalan lagi Tuan dan Puan? Round pertama. Ya, Assalamualaikum. Saya Nikmanira binti Yahya daripada Kota Baru, Kelantan. Anak saya ambil kos DMT. Macam kami orang jauh ni macam mana boleh balik dulu ke? Tunggu online kat sini ke? Macam mana lah. Sekarang ni saya stay lagi lah kat sini tengok perkembangan anak macam mana. Terima kasih. Daripada Kota Baru. Sebarang soalan? Saya jawab dulu. Saya serahkan kepada Timbalan Pengarah untuk menjawab soalan tersebut. Okey, terima kasih Puan. Daripada Puan mana tadi si Kembangan ni? Okey, untuk makluman, selepas hari ni kita ada pendaftaran pada 1 Mac. Kemudian 2 sehingga 5 hari bulan kita ada minggu soal kenal. Okey, minggu soal kenal biasanya kalau dulu kita panggil orientasi lah. Kita akan ada aktiviti, kita ada pengenalan kepada kolej. Tapi disebabkan oleh pandemik ni, disebabkan oleh SOP penjarakan, kita akan buat secara online. Okay, secara online so maksudnya pelajar-pelajar dikehendaki berada di tempat masing-masing untuk mengikuti setiap jadual yang kita sediakan, setiap aktiviti yang kita sediakan. Okay, minggu aktiviti ni, minggu MSK ni dia akan meliputi taklimat bersama saya, taklimat peperiksaan, taklimat pegawai latihan industri, taklimat sukan, taklimat keusahawanan dan sebagainya. Samping tu waktu ni lah kita nak berkenal-kenalan antara
pelajar-pelajar ni. Tapi disebabkan macam saya cakap penjarakan tu kita buat secara online melalui YouTube. Kita dah buat daripada tahun lepas lagi secara online. Okay, so saya akan bagi taklimat macam ni lah. Tapi pelajar-pelajar akan berada di rumah. Okay, kalau untuk rumah sewa, okay, tadi saya cakap bermula hari ni selepas pendaftaran dah tak ada apa urusan rumah sewa, kemudian esok dah start sehingga 5 hari bulan, 8 hari bulan dah start kelas. Tapi disebabkan oleh arahan pengasingan pelajar, pelajar-pelajar ini perlu berada di tempat masing-masing selama 10 hari sebelum pelajar-pelajar ni masuk ke kampus. Okay, so pelajar-pelajar yang dibenarkan masuk ke kampus hanyalah pelajar-pelajar semester 1, semester awal dan semester akhir. Maksudnya anak-anak tuan-puan akan menjalani PDP secara hybrid. Maksudnya secara hybrid ni maksudnya secara online dan juga bersemuka. Okay, online dia akan berada di tempat rumah sewa, rumah masing-masing, akan ikut jadual yang ditetapkan. Tetapi bersemuka ni KPT benarkan pelajar semester 1 dan semester 5 sahaja berada di kampus. Kami ada pelajar semester 2, semester 3, WBL dan juga WBL ni work based learning yang pergi latihan industri. Kemudian kita ada latihan industri lah. Okay, so anak tuan-puan akan menjalani pengasingan diri start 2 hari bulan sehingga lebih kurang dalam 12 hari bulan macam tu. Selepas itu baru pelajar ni akan datang ke sini. Yang puan yang datang ke Kota Baru, saya rasa Encik Hafiz dah arrangekan rumah-rumah sewa sebab kat sini kita ada kenal, kita memang boleh. Kita ada sesi soal jawab. Kalau ada apa-apa boleh tanya. Silakan. Okay, so yang daripada Kota Baru, saya ulang balik yang Cik Hafiz dah arrangekan rumah sewa sebab senior-senior, kebanyakan senior kat sini dia pergi bekerja. So kita ada link yang baik dengan tuan rumah tu. Biasanya kita hold rumah tu macam di belakang ni saja. Supaya satu lagi mudah pergerakan. Kalau tak ada motor, tak ada kereta, at least boleh jalan kaki. Kalau ada apa-apa, lagi satu kawasan sini dia dia mudah lah. Ada tempat makan, macam tuan-puan tengok depan tu dah penuh dah. Ada dobi kat sini ada 10 lebih dobi. Tak payah beli washing machine kot. Kemudian kita ada kalau kemudahan internet, kita ada wifi, kita ada library yang sediakan PC, kita ada buku. InsyaAllah lah kemudahan tu mencukupi. Cuma itulah menjawab daripada puan tadi, rasanya tak perlu balik, dah stay dekat sini sebab lagi 2 minggu dia akan hadir untuk bersemuka di college community. Maksudnya dia masuk kelas macam orang lain. Okay, menjawab ke puan? Okay. Ada lagi? Maknanya pelajar stay ibu bapa boleh? Ibu bapa boleh. Boleh Balik. Ibu bapa tak payah nunggu. InsyaAllah kami jaga anak tuan-puan. Yang apartment dia duduk tu berapa orang satu rumah Oh, yang tu saya kena tanya penyelaras yang menjagalah sebab dia ada seorang je yang cik boleh berhubung dengan Cik Hafiz. Okey, apa Tapi biasanya apartmen tu belakang ni je. belakang ni sajalah. sibuk. Kalau dia boleh datang, Clarify, maknanya start Cuba kau. pendaftaran ni dia boleh datang. pelajar tak balik lah, Tak balik, tak apa. tinggal. Tinggal. Tak, Dia anak yang cik luar berada daerah di mana? Macam mana? Anak cik berada di mana? Berada dia tinggal di rumah sewa ataupun di rumah Tak, sendiri? baru daftar ini. Tak, dia cik lepas ni dia berada di rumah sewa ataupun di rumah sendiri? Dia berulang dari rumah sendiri ke dia dah?
Kami dari tak mungkin boleh pulang sebab daripada Kelang kampung pula dalam. Oh, okey, nanti boleh berhubung dengan Encik Hafiz nanti. Bukan hari ni lepas daftar balik atau Boleh datang dalam dewan. online punya apa ni suai, So, kena tu online. maknanya online dari rumah lah. Boleh dari rumah pun boleh. Maknanya hari ni tidak semestinya lepas daftar Terus tidak masuk semestinya kelas. di sini lah, boleh balik lah. Boleh balik. Online tu boleh dari rumah. Kalau itulah saya nak confirmkan kalau Maknanya seluruh rumah start daripada hari ni ke macam mana? nanti saya kena tanya Cik Hafiz lah sebab dia Saya dapat nak cakap. kejap lagi dia datang. Sebabnya dia deal dengan tuan rumah. Dia ada seorang yang betul-betul orang kata mahir lah dengan tuan rumah, dengan pelajar. So Cik Hafiz ni dia pegawai pengambilan, so daripada awal lagi dia dah susun kan. Tunggu Cik Hafiz. Sementara tu ada lagi cik tadi. Kalau tak, saya nak tanya tadi yang luar daripada Ampang tu lah. Macam saya daripada Kelang, Okay. saya tak nak, anak saya dia nak terus stay pun tak ada apa masalah kan? Tak ada masalah. Cuma maksudnya dekat sini esok tu dia tak datang ke college lagi. Dia kena berada tapi dia di macam dalam proses kuarantin dekat. ya. Sebab lepas pada 12 hari bulan ni baru dia boleh masuk ke college. Kalau dia nak online di rumah ataupun di rumah sewa pun tak ada masalah. Tapi kami masih kena tetap jalankan minggu MSK untuk kami bagi pendedahan kepada college. So 8 hari bulan nanti dia akan start masuk kelas online dan juga bersemuka lah. Okay. Kalau online tu biasanya kita akan bagi macam Google Sheet sikit lah. Saya ingat kejap. Mas, kita ada soalan Okay. dekat dalam Facebook, pendaftaran untuk sijil atau diploma. Okay, kita ada soalan daripada Facebook, pendaftaran untuk sijil atau diploma. Okay, setakat ni untuk March, untuk sesi Disember 2020, kemasukan March dipanggil, sepatutnya sesi Disember kita buat Disember hari tu, tapi pelbagai halangan, peningkatan kes dan sebagainya, kita ambil untuk diploma sahaja. Untuk sijil kita ambil untuk sesi Jun 2020 yang akan datang 2021. Cik. Lepas 12 bulan tu, suka kan? Ya. Waktu pembelajaran itu. Kenapa? Waktu pembelajaran daripada Waktu kelas. Okey, sampai 12 hari bulan, waktu pembelajaran tu dia akan ikut jadual. Sama ada online ataupun secara bersemuka. Bersemuka dia akan datang buat praktikal di sini. Kalau online, sama ada dia ada di rumah, ikuti melalui kita punya link dan sebagainya, sebab kita selalunya dekat sini kita pakai Google Meet. Google Meet tu, Google Sheet tu kita ada satu akaun yang kita bagi kepada setiap student untuk makluman dia punya nota, dia punya tugasan. Kalau dia nak masuk secara bersemuka, secara online dengan pesyarah-pesyarah dia, dia ada link dia. Yang tu free. Itu KPT dah benarkan. Kalau di rumah sewa, dia duduk di rumah sewa kan, dia nak online apa semua, dia punya internet tu disediakan ke atau dia sendiri tak. kena? Dia sendirilah. Kena sediakan. Tapi untuk semester 1 ni dia ada dua, bergantung kepada pesyarah. Okay, dia boleh datang hadir secara teori online ataupun praktikal. Praktikal kita panggil bersemuka lah, sebab dia masih semester 1. Semester 1 tu KPT bagi kebenaran untuk bersemuka, untuk hadir ke college. So maksudnya kalau pesyarah tu, macam saya pun mengajar kan, kalau saya nak buat kelas secara teori di college pun tak ada masalah, mengikut jadual. Contohnya dia bergantung kepada pesyarah. Contohnya kata saya mengajar, saya nak buat kelas online, jadual kita adalah pada pukul 10 pagi hari Isnin. So pelajar tu kena ikut. Salam Puan. Maaf lambat. So nanti kita akan beri jadual start daripada minggu depan lah. Dan dia akan dijangka tamat pada September
2021 untuk semester 1. Ni Cik Hafiz, pegawai pengambilan yang nak menjawab berkenaan dengan rumah sewa. Cik Hafiz. Ada satu lagi soalan dekat Facebook. Bilakah pengambilan diploma untuk 2021? Kita untuk pengambilan sesi Jun ada pada sijil, sesi Disember untuk diploma. So yang akan datang kita akan ambil pada sesi Disember lah. Sesi Disember 2021. Hafiz. Yang berkenaan dengan rumah sewa, penyelaras dia, kita ada seorang yang akan bantu lah. Okay, Assalamualaikum dan selamat hari lah. Jadi saya seperti yang sedia maklum lah, saya kena jaga pengambilan berserta dengan untuk bilik sewa ni. Jadi saya dah maklum lah pada grup WhatsApp pada pelajar-pelajar baru ni. So mana-mana yang nak cari bilik sewa tu saya dah bagi tahulah cara dia, iaitu saya dah hubungkan kepada senior. Jadi senior tu dia akan tolong lah, di mana senior ni dia memang dia ada dekat bilik sewa tu. Cuma mungkin setengah member dia keluar, jadi itu yang boleh slot dah tu. Kolej Komiti Ampang ni dia lot rumah kedai, maka dia memang tak ada setkan satu bilik ataupun rumah tingkat ni untuk jadikan sebagai rumah sewa. Jadi so saya memang berharaplah ibu bapa semua faham lah keadaan dekat Komiti Ampang ni kan. Jadi kalau ada sebarang ada masalah lagi ke ataupun masih belum ada bilik sewa lagi ke, boleh jumpa saya lah selepas ni. Tapi buat masa sekarang ni pelajar-pelajar baru ni masih tengah mendaftar lagi kan. So saya harap ada pukul 12 ke 12.30 tengah hari nanti boleh datang jumpa saya. So saya harap ibu bapa semua Jumpa di mana? boleh bertenang lah kan sebab kat sini kami boleh membantu sekadar yang mampu lah kan Jadi tentang bilik sewa ni kadang-kadang ada juga kesulitan dia di mana mungkin tuan rumah tak suka ke kan. Jadi yang saya bagi pada senior ni yang memang dia memang nak kan bilik sewa tu disewakan pada pelajar-pelajar. So macam pelajar perempuan lagi saya jaga betul-betul lah sebab kita pun tak nak kan So seboleh-bolehnya kalau pelajar perempuan dia akan berada di sekitar kat sini jugalah Maksudnya rumah-rumah kedai yang tuan rumah ni bagi bilik sewa tu dan dia ada sekali dengan senior dia. So daripada pagi dia nak datang ke kuliah tu dah senang lah kan mungkin dekat blok B sana tu dekat Speedmart pun ada. Dekat blok sini pun ada, dekat atas kedai kek tu pun ada juga bilik sewa kan So tak perlu nak bimbang sangat lah pasal tu. So kalau ada nak tanya sekarang boleh tanya sekarang. Kalau tak ada saya kena take care pelajar-pelajar baru ni. Ada tanya tak kat sini? Ada buat aktiviti pemantauan tak pada pelajar-pelajar ni? Jadi saya keluar waktu ni sekolah lah apa semua kan. Saya percaya pasal kita tahu lah kan budak-budak waktu pejabat tu insyaAllah lah pensyarah-pensyarah tu ambil maklum lah dia datang kelas ke tidak ke kan. Tapi selepas waktu pejabat tu ibu bapa lah ibu bapa ataupun tuan rumah tu. Jadi pensyarah-pensyarah ni tak adalah sampai selepas waktu pejabat pun nak kena pergi tanya seorang-seorang kan jadi selepas waktu pejabat tu itu adalah atas ikhtiar ibu bapa sendirilah dengan tuan rumah tu kan. Jadi saya percaya kat sini kolej komite ni ustazah yang mengajar bagi pegawai PHCP pun dah bagi penerangan pada pelajar-pelajar baru ni kan jangan buat benda-benda yang terlarang dalam agama, jangan pergi beraya-raya tak tentu arah sebab kita pun berdasarkan pengalaman lepas pun ada kes-kes yang kita tak nak sebutkan kat sini kan Jadi kita anggap benda ni kat sini je lah kan. So saya minta ibu bapa semua dapat tenang lah. Kalau ada masalah nak bagi tahu boleh bagi tahu kat saya sendiri, pada ustazah sendiri. Ustazah tu dia HCP lah. Saya ni memang jaga pengambilan dan juga urusan bilik sewa ni kan So untuk permulaan ni mungkin dia orang agak culture shock lah sebab dia orang dah berjauhan dengan ibu bapa kan. Tapi dalam keadaan corona ni mungkin saya rasa banyak yang masih online lagi. So saya minta ibu bapa sediakanlah jika mampu laptop pada anak-anak sendiri kan sebab itu dah jadi kewajipan lah di murid sekolah dan juga untuk pelajar-pelajar pengajian tinggi ni. So saya harap penjelasan saya jelas lah kat sini Terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi tak ada? Kalau ada kan saya jumpa lah. Okey. Saya serahkan balik mic ni kepada Tuan. Pukul apa nak jumpa? 12.30 pukul 1. Pukul 12.30 saya dekat bilik sidangan tu, boleh cari saya dekat sebelah tu je. Saya
berhenti kat sini lah. Terima Tak boleh kasih. sini pun boleh. Okay, terima kasih Cik Hafiz. Saya harap penerangan kejelasan. Seperti yang Cik Hafiz maklumkan, kita tak ada rumah sewa. Kita tak ada asrama. So kita mampu sediakan rumah sewa dengan bantuan Cik Hafiz lah. Kita tak ada benarkan lah anak tuan-puan mencari sendiri. Sebab kita letak dengan sama senior dengan tuan rumah yang dah pernah bersama dengan senior, dah pernah bersama dengan pelajar-pelajar kita. Senior tu dia akan duduk dengan pelajar baru tu berapa lama tu? Ke senior tu lepas Ada, tu dia akan keluar? Tak silap saya ada senior yang macam semester 3 tapi dia dah online. Tapi ada pelajar yang tengah WBL atau LI, so dia bekerja. Mungkin dia nak duduk kat rumah tu lagi untuk kemudahan dia dapat area sini kan. Tapi setakat ni untuk disiplin tak adalah saya dengar daripada jemputan daripada pelajar-pelajar tu lah. Kalau ada, insyaAllah lah ada juga, tapi kita cuba bantulah. Macam hari tu pun ada pelajar-pelajar yang terkandas, yang sebelum ni kan datang, kita cuba bantu, kita bagi, kita santuni lah dengan barang-barang. InsyaAllah lah, jangan risau lah. Kat sini pun lebih kurang je, kami anggap macam adik-adik, macam anak-anak. So insyaAllah kita jaga anak-anak tuan-puan. Okay, kalau tak ada apa, ada nak tanya apa puan? Itulah saya pun sampai lambat tadi, minta maaf lah. Sorry tadi kami tak nak tanya sikit yang jadual yang starting tu. Okay, saya tadi saya dah maklumkan yang minggu ni bermula esok kita ada sedikit minggu suai kenal MSK. Kita ada sikit taklimat berkenaan akademik, peperiksaan dan sebagainya daripada minggu 1 bermula esok. Kita akan edarkan jadual kepada anak tuan-puan, kemudian bermula daripada 8 sehingga 12 hari bulan. Sepatutnya pelajar ini melakukan, kami diminta untuk pelajar ni melakukan pengasingan diri. Pengasingan diri maksudnya tiada apa-apa bukan pergerakan, dia tidak perlu datang ke kolej lagi. So bermula 8 hingga 12 kita akan buat kelas secara online dahulu, jadual akan diberikan kepada anak tuan-puan nanti. So pelajar walaupun online atau bersemuka, dia still kena patuh kepada jadual tu. Start dengan bulan 21 ya? Yeah. So kalau sekiranya pelajar-pelajar tu perlu datang, nanti pensyarah-pensyarah dia akan maklumkan lah. Apa-apa nanti dia akan berhubung dengan pensyarah kelas dan juga pensyarah modul tu sendiri. Okay. Ada yang nak tanya prospek kerjaya? Yelah, lepas satu dia pembelajaran dia 2 tahun kan? Ya. Yeah. Setahun tu dia dekat sini, setahun tu lagi dia akan, kolej akan bantu dia praktikal tu macam mana tu? Okay, untuk DTT dan juga di MT, kita ada 3 tahun, 6 semester. Okay, 6 semester, 4 semester akan berada di sini. Semester 1 sehingga semester 4. Okay, semester 5 untuk diploma, kita tak panggil latihan industri. Kita panggil WBL, Work Based Learning. Okay, Work Based Learning ni, kita akan minta pelajar tu menjalani praktikal mengikut struktur yang kita berikan, mengikut kurikulum yang sedia ada. Maksudnya kita tak boleh letak pelajar tu di sembarangan kolej. Kita cuba bantu pelajar-pelajar tu untuk berada di industri yang betul. Sebab biasanya untuk setahun, kalau kita dah pergi satu tempat, kita dah training kita dah bagi training kepada pelajar-pelajar kita, biasanya peluang penempatan tu akan lagi tinggi. Sebab setahun ni tempat training tu akan disediakan oleh kolej tu? Tempat dia ada 2. Satu, kita akan minta pelajar tu cari, sebabnya satu, kalau boleh kami nak pelajar itu berada di rumah. Kat situ dia dah menjimatkan kos dah. Tapi kalau tak boleh, kita akan bantulah mengikut kata apa? Kami ada beberapa kolaborasi dengan pelajar-pelajar ni lah. Okay, so yang pergi untuk DTT biasanya company telco, yang DMT biasanya untuk syarikat-syarikat yang membagi handphone tu lah.
Sekarang pun membagi handphone pun agak lumayan juga kan, sebab itu sekarang keperluan. Semua orang ada handphone. So kat sini pun kita ada one stop center. Sekiranya tuan-puan ada masalah handphone ke apa, kita ada alumni. Alumni tu baru je habis 2018. Kemudian diserap sebagai pensyarah di sini. Sebab dia dipilih, kemudian dia akan bantu sebab dia ada kepakaran untuk membaiki handphone, telefon pintar ni. Nanti dia akan bantu anak-anak perempuan. Okay, ada yang daripada sini ke? Komuniti Ampang? Ada anak perempuan? Tak ada. Sebab sepaham saya ada dalam 5-6 orang juga yang dia ambil sijil, kemudian dia ambil diploma. Anak tuan ni? Nama apa? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Puan datang duduk sini apa? Tak, Pucung. Pucung. Tapi STT kemudian sambung di TT. Ya. Itu maksudnya dia bagi kepercayaan kepada kami lah. Ni kali kedua lah tuan datang. Last 8 kali ya. Okay. Okay, kalau tak ada apa, saya tamatkan dululah. Sebab tuan-tuan ada urusan rumah sewa dan sebagainya. Bolehlah makan dulu kat sini. Alhamdulillah lah makanan okey. Keselamatan insya-Allah sebab kita ada balai polis di belakang. Kalau ada apa-apa memang polis akan tegur. Kami pun kalau tak nampak helmet ke, kalau kami tak tegur, polis akan tegur. So insya-Allah lah selamat. Sebab balai polis belakang ni je. So mudahlah. Okay, kalau tak ada apa saya serah balik kepada pengacara majlis Cik Syaifah Syarah. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Bazlina atas beberapa jawapan yang telah diberikan yang cukup jelas. Dengan berakhirnya sesi soal jawab itu, maka berakhirlah sesi taklimat bersama ibu bapa sempena majlis pendaftaran pelajar baharu ini. Sekali lagi, pihak kami, Kolej Komuniti Ampang mengucapkan sekalung tahniah dan selamat datang kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di Kolej Komuniti Ampang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada sekejap saya panggil Azhan untuk saya bergambar tak? Dilakon. And like.